Inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita merasai kepentingan kehadiran ulama. Jangan tinggal bila dah mati barulah sibuk nak buat secara langsung lah apalah. Masa hidup macam tak ada harga, dah mati barulah. Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian, kalau keluar gambar Tok Gani Aziz dalam TV, gambar keluar, mulut bergerak, suara tak ada. Jadi kita dapat manfaat daripada ilmu beliau, melainkan orang yang menghadiri kuliah beliau, mendengar kuliah-kuliah ataupun CD atau VCD dan sebagainya. Jadi kita ambil iktibar dengan pemergian Tok Gani Aziz, seorang ulama besar yang meninggalkan banyak ilmu tuan sekalian dan akhlaknya yang mulia. Tapi kita kebanyakan rakyat Malaysia, umat Islam tak dapat manfaat daripada kehebatan beliau itu, sebab tak disiar dalam TV. Dah mati barulah terhegeh-hegeh. Kita masih ada ramai lagi ulama-ulama macam Dr. Harundin, Tuan Guru Haji Hadi Awang. Tuan Haji Hadi ni tuan-tuan sekalian, makna kata dalam ranking ulama dunia ada nombor 2 selepas Yusuf Qaradawi. Tapi rakyat Malaysia tak dapat manfaat daripada keilmuan beliau, tak disiarkan dalam televisyen. Dr. Harundin, Ustaz Yaqamus, satu ketika dulu tuan-tuan merupakan mana kata finalis dalam forum dan sebagainya, forum perdana bagi contoh ahli Islam, sehingga ada orang tuan-tuan bila malam Jumaat yang tak pergi kuliah apa dah, tak dengar kuliah apa dah, tinggal semua program kerana nak dengar forum ulama-ulama ni. Orang macam ni tak ada tempat di kaca-kaca TV. Tunggu Dr. Harundin mati besok baru tergeg-geg. Jadi kita mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, siapa yang biasa duduk pondok mendampingi ulama, dia terasa betapa pentingnya para alim ulama dalam membentuk masyarakat, membentuk diri kita ni ke arah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sekadar untuk memetik 2-3 ayat Quran dan 2-3 potong hadis Nabi SAW untuk kita melihat betapa pentingnya, hebatnya para ulama ini. Contoh sekalian, saya petik ayat Quran dan hadis ini daripada kitab Sayyidus Salikin yang sama-sama kita baca, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Jadi pada permulaan kuliah saya dulu, saya menceritakan lebih kurang biodata Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, seorang ulama yang hebat tuan di Nusantara, yang dilahirkan atau ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama Syekh Daud Al-Fatwani, Arsyad Al-Banjari. Mereka ni tuan-tuan sekalian ulama-ulama yang menuntut ilmu yang begitu mendalam. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ni tuan-tuan sekalian, dia anak kepada Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ni tuan-tuan sekalian, dia orang Yaman, seorang pendakwah yang berdakwah di sekeliling di kawasan Nusantara dengan begitu gigih sekali. Dia tuan-tuan sekalian mempunyai seorang anak murid. Anak muridnya tu tuan-tuan sekalian bernama Tengku Mat Jiwa, yang kemudiannya dilantik sebagai Sultan Kedah. Setelah dia dilantik sebagai Sultan Kedah, Tengku Mat Jiwa ni melantik gurunya Syekh Abdul Jalil sebagai mufti kerajaan negeri Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil ni tuan-tuan sekalian dikahwinkan dengan kerabat di Raja Kedah, Puan Zainab, namanya Puan Zainab. Kemudian tuan-tuan sekalian, hasil perkahwinan itu dapat seorang cahaya mata, seorang putera yang diberi nama Syekh Abdul Qadir. Kemudiannya tuan-tuan, selepas beliau meninggal, maka anaknya Syekh Abdul Qadir itu mengganti beliau sebagai mufti kerajaan di Kedah. Dan dikatakan ketika makna kata beliau menjadi mufti, Tengku Mat Jiwa dilantik sebagai sultan, maka Kedah telah pun melaksanakan syariat Allah termasuk hukum hudud. Syekh Abdul Jalil itu juga berkahwin dengan seorang putri raja daripada Palembang, namanya Radin Ranti. Hasil perkahwinan dengan Radin Ranti ini
beliau dianugerahkan seorang putera yang bernama Abdul Samad. Itulah dia Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Palimbani itu dinisbahkan kepada negeri kelahirannya, iaitu negeri ibunya, Palembang. Syekh Abdul Samad ni tuan-tuan sekalian menuntut ilmu di pondok-pondok di negeri Kedah dan juga Patani. Kemudian beliau diantar oleh bapaknya ke Makkah. Di Makkah sana dia berguru tuan-tuan bersama-sama dengan Syekh Daud Al-Patani, Arsyad Al-Banjari. Kemudian tuan-tuan yang sekalian, selepas mereka berguru makna kata di Mekah dengan berbagai ilmu alat, nahwu, saraf, usuluddin dan sebagainya, maka kata guru mereka, ilmu yang kamu pelajari ini takkan sempurna melainkan kamu mengambil tariqat dan kamu mendalami ilmu tasawuf. Maka mereka pun bergeraklah tuan-tuan sekalian, pergi pula ke Madinah dan mereka mengambil tariqat Ihsaniyah daripada guru mereka, iaitu yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani As-Samani. Tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Karim ini, Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini mempunyai banyak karamah. Tok Guru saya cerita di antara karamah beliau, tuan-tuan sekalian, pada satu hari tengah dia mengaji itu, mengajar itu, dia kata, "Ish, kamu ni daripada mana?" Kata Syekh Daud, "Saya daripada Thailand, daripada Patani." Di Patani itu apa makanan yang paling sedap? Kami Tok Guru kalau di Patani ni yang paling sedap durian lah. Kalaulah aku dapat makan durian Patani, alangkah baiknya, kata Tok Guru. Kamu Abdul Samad, tempat saya Tok Guru di Palembang, di sana terkenal dengan nangka. Sebut nangka Palembang kira hebat lah. Alangkah sedapnya, kata Tok Guru, kalau aku dapat makan, makna kata nangka Palembang. Sekejap tu juga tuan-tuan, sekejap tu juga Syekh Daud dah sampai Petani, Abdul Samad, Syekh Abdul Samad dah sampai ke Palembang. Terkejut mak dia, bila hang balik Samad? Baru sampai mak, Tok Guru nak makan nangka. Hang pergi teteh tu nangka dekat pelantak tu. Sekejap tu juga tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Samad sampai balik ke Madinah dengan izin Allah Ta'ala. Gitu juga dengan Syekh Daud. Bila hang balik Daud, baru sampai mak, Tok Guru nak makan durian. Hampir ambil bawah tu ada satu bakul durian. Tu dia 3-4 biji bawa balik durian pergi ke Madinah dengan izin Allah. Karamah guru mereka itu. Tok Guru saya cerita tuan, selepas habis mereka menuntut ilmu mengaji begitu gini, satu hari tuan-tuan sekalian, Tok Guru dia kata, Tok Guru ni lepas sembahyang Isyak begitu gini, lepas buat kuliah, anak murid dia tunggu Tok Guru. Lepas tu kemudian Tok Guru bawa hidangan, satu talam hidangan, kemudian ditutup dengan tudung saji. Tunggu Tok Guru lambat keluar, tak datang lagi. Dia pun angkat tudung tu, tengok tuan-tuan, cawan ni semua cawan kosong. Ada 3 biji cawan kosong. Ada 3 biji cawan kosong. Tutup balik. Tunggu lama, lepas tu baru Tok Guru sampai. Tok Guru kata, bukalah tudung tu. Buka tuan-tuan, tengok dalam cawan tu dah berisi air. Satu susu, satu cawan lagi ada kopi, satu cawan lagi ada arak. Maka kata Tok Guru, susu tu itulah ilmu yang memberi manfaat. Kita mengaji dia membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuntut menambahkan ibadat kita kepada Allah. Kita mengaji ni lagi kita nampak kelebihan akhirat. Lagi kita mengaji, kita nampak makna kata hinanya dunia ini. Lagi kita mengaji, lagi kita nampak tipu daya syaitan. Kata Tok Guru. Itu arak, ilmu yang tidak mendatang, ilmu susu, ilmu mendatangkan manfaat. Arak itu ilmu yang mendatangkan mudarat. Susu, kopi itu ilmu harus kita tuntut. Ilmu berniaga, bercucuk tanam dan sebagainya. Lepas itu Tok Guru pesanlah. Dia kata, kamu bolehlah balik ke tanah air kamu masing-masing. Bimbinglah umat di sana. Begitu banyaklah pesanan guru. Akhirnya tuan-tuan mereka pun belayar tuan-tuan sekalian, mereka sampai ke Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang mereka terus ke Jawa. Sampai di Jawa tuan-tuan sekalian,
Mereka singgah sembahyang sunat, singgah sembahyang Jumaat di sebuah masjid. Masjid tu nama Masjid Simpang 5, tak silap saya. Masjid itu tuan-tuan, bila mereka masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, masjid itu, mereka tidak sembahyang ikut kiblat masjid. Kecoh satu masjid, kenapa sembahyang tak ikut kiblat masjid? Ketika itulah bangun Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Dia angkat tangan dia tuan-tuan yang kanan, dia tunjuk arah kiblat. Dengan kuasa Allah, Allah tajalikan di hujung tangannya tu nampak kiblat. Sejak pada itulah kiblat masjid diubah sampai sekarang. Antara karamah yang hebat karamah ni, ya tuan-tuan, Syekh Arsyad Al-Banjari. Tok guru saya cerita satu hari, dia bila dah habis semua, dia balik ke Banjarmasin, dibuka pondok. Murid dia berpuluh-puluh ribu punya ramai. Arsyad Al-Banjari ni menimbulkan kecurigaan kepada Belanda. Kerana Belanda bimbang, takut-takut Arsyad Al-Banjari ni guna pengaruh dia untuk bangkit menentang Belanda. Dia cari jalan macam mana nak jatuhkan Arsyad Al-Banjari. Satu hari tuan-tuan, Arsyad Al-Banjari dijemput datang sebuah dewan. Pembesar-pembesar Belanda pun ramai situ, pemerintah Indonesia pun ada. Bila dah dijemput, Tuan Guru Arsyad Al-Banjari ni, dia pun datang dengan murid-muridnya. Sampai itu tuan-tuan sekalian, Tok Guru tengok atas meja tu ada sebiji kelapa. Ada sebiji kelapa. Belanda tanya dia, ini apa? Tok Guru kata, kelapa. Dalam kelapa ada apa? Arsyad Al-Banjari kata, ada air. Dalam air ada apa? Dalam air ada ikan. Dia pun gelak, habis orang gelak, gelak. Si Arsyad Al-Banjari suruh murid dia pergi cari golok, bawa golok, dia belah. Pop, dia belah. Bila belah tuan-tuan, kelapa tu terbuka, keluar air, tiba-tiba nampak ikan seekor tergedik-gedik hidup tuan-tuan. Sejak tu mati angin Belanda kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Habis peristiwa tu tuan-tuan sekalian, dah riuh apa semua di masjid tu, dah riuh. Begitu begini, macam mana mereka ni semayang apa, tak menghadap kiblat lah apa. Akhirnya Arsyad Al-Banjari angkat tangan dia dengan takdir Allah. Orang semua pekat nampak dengan jelas Baitullah, gambar Baitullah tu ada di hujung jari dia. Kemudian tuan-tuan, Belanda tangkap mereka ni semua, masukkan dalam kapal. Kemudian mereka disuruh siasat oleh Belanda begitu lama, 3 hari 3 malam. Akhirnya mereka dibebaskan. Maka tuan-tuan sekalian, Syekh Daud balik ke Patani, Arsyad Al-Banjari balik ke Banjarmasin, Abdul Samad Palembani tuan-tuan dia balik ke Palembang. Kemudian Syekh Abdul Samad ni tuan-tuan, dia duduk di Palembang, dia tak duduk lama kerana dia marah sangat dengan Belanda. Dia tak boleh tengok muka Belanda, dia cukup sakit hati tengok negaranya dijajah oleh penjajah kufar Kristian. Akhirnya dia dengan anak-anak muridnya buat kapal, tebang pokok lautan, buat kapal. Kemudian siap kapal, mereka berlayar pergi balik ke Mekah. Sampai di Mekah tuan-tuan, dia berulang-alik daripada Taif dan juga Makkah, hingga dalam ulang-alik tu dia berjaya mengarang kitab Sairus Salikin. Kemudian tuan-tuan sekalian, cerita apa yang berlaku di Kedah. Di Kedah tuan-tuan, Syam menyerang negeri Kedah. Maka tuan-tuan sekalian, abang pada Syekh Abdul Samad ni, Abdul Qadir, mak lain lah, mak Kedah ni, beliau menulis surat kepada adiknya supaya minta adiknya dan juga orang Melayu yang berada di Mekah itu tolong bantu Kedah yang sedang diserang oleh Syam. Ketika itu tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Samad Palembani ni, dia dalam keadaan mana satu, dia nak balik ke Indonesia melawan Belanda ke, ataupun dia nak pergi ke Kedah untuk menentang Syam. Setelah beristikharah tuan-tuan, akhirnya dia buat satu keputusan dengan izin Allah, beliau balik ke Kedah. Dia pergi ke Kedah dengan bawa tuan-tuan semua anak murid dia yang mengaji dengan dia di Mekah tu. Ramai dia bawa sampai ke Pulau Pinang. Kemudian mereka terus bergerak ke Al-Ustaz Kedah. Sampai di Kedah, di Al-Ustaz tuan-tuan, ketika itu katanya tentera Syam berada kira-kira 7 km daripada bandar Al-Ustaz. Istana Sultan Kedah ketika itu di Al-Ustaz. Kalau tuan-tuan pergi Kedah, di Al-Ustaz ada istana lama. Itulah istana Sultan Kedah dulu, yang sekarang di Anak Bukit. Maka tuan-tuan, dia menggabungkan dirinya dengan tentera Kedah, menggempur kedudukan Syam. Akhirnya tuan-tuan, Syam terpaksa berundur ke utara. Hebatnya Syekh Abdul Samad bersama murid-muridnya, yang dikatakan anak-anak muridnya ni yang mengamalkan tarikat As-Samaniyah. Kemudian tuan-tuan sekalian, mengikut kata Syekh Abdul Samad, ikut hukum Islam. Bila musuh berada di sepadan bumi umat Islam,
menjadi fardu ain ke atas umat Islam untuk bangkit berjihad, membebaskan tanah air mereka. Kemudian dia mengumpulkan lagi kekuatan, akhirnya mereka bergerak menuju ke utara Kedah. Di satu tempat yang bernama Hatnya, di dalam pertempuran itu akhirnya tuan-tuan Syekh Abbas Samad Palembang syahid. Kira-kira 10 tahun yang silam tuan-tuan sekalian, Persatuan Ulama Negeri Kedah dan Persatuan Sejarah Negeri Kedah, mereka telah bertemu kubur Syekh Abbas Samad di pinggir Bandar Hatnya, iaitu di satu kampung namanya Kampung Baru. Bila Siam tahu kata itu kubur Syekh Abbas Samad Palembang, maka Siam telah mewakafkan tanah tersebut kepada umat Islam, makna kata di kawasan tersebut. Inilah tuan-tuan sekalian hebatnya Syekh Abbas Samad. Dia bukan sebagai seorang ulama syekh tarikat, dia juga seorang mujahid yang berjuang mempertahankan Islam. Ni kitab yang kita baca, Sairus Salikin tu. Pagi ni saya nak petik 1-2 ayat Quran yang menyebut tentang kelebihan ulama. Di antaranya tuan-tuan sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Iaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang beriman di kalangan kamu, dan Allah juga mengangkat orang-orang yang berilmu itu darajat, beberapa darjat. Orang beriman Allah angkat darjat, ulama pun Allah angkat darjat. Ketika mentafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwasanya darjat antara orang beriman dengan ulama itu sebanyak 700 darjat. Dan tiap satu darjat itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun kuda berlari kencang. Kuda yang berlari kencang tu 500 tahun. Itu jarak dia tu 1 darjat. 1 darjat. Baru 1 darjat. Ini makna kata 700 darjat. Berapa jauh jarak ulama dengan orang yang bukan ulama. Orang beriman ni tuan-tuan, dia boleh jaga diri dia sendiri je. Dia beramal untuk diri dia apa semua. Ulama dia boleh bimbing orang lain. Kalau ada masalah, orang boleh tanya dia. Dia boleh menyelesaikan masalah ummah. Macam contoh tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan kealiman dia. Imam Syafi'i ni untuk pengetahuan kita, 7 tahun dah hafal Quran tuan. Kecil lagi dia pergi ke Madinah dah, berguru dengan Imam Malik. 9 tahun dia hafal kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis Imam Malik. 12 tahun dia dah boleh buat keluar fatwa. Pernah Tok Guru saya kata berlaku satu kes, seorang wanita, seorang laki-laki, dia ni jumpa Imam Malik. Dia kata, Tok Guru nak tanya sikit hukum. Tok Guru kata, sila. Saya ni Tok Guru, dia kata, beberapa hari lepas saya terlepas cakap. Hang cakap apa? Saya kata kat isteri saya, kalaulah sekiranya bulan tu cantik pada muka hang, jatuh talak. Suami kata kat isteri, kalau bulan lebih cantik pada muka bini dia tu jatuh talak. Saya cakap bulan gelap. Malam tadi Tok Guru, bulan lawa sungguh cantik, dia kata. Lebih cantik pada muka isteri saya. Jatuh tak jatuh talak? Tok Guru kata jatuh. Imam Malik kata jatuh. Dia keluar daripada majlis Imam Malik bicara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berumur 12 tahun. Imam Syafi'i kata tak jatuh talak. Tok Guru kata jatuh, murid kata tak jatuh. Kenapa tak jatuh? Kata Imam Syafi'i, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata sesungguhnya kami jadikan manusia itu secantik-cantik kejadian. Ahsan ni paling cantik, paling elok. Makhluk Allah yang pernah Allah cipta tuan-tuan, yang paling elok manusia. Sebab itu isteri kamu bila-bila pun lebih cantik pada bulan. Kata Imam Syafi'i. Terima kasih. Dia patah balik, dia pergi jumpa balik Imam Malik. Dia kata, Tok Guru, Syafi'i kata tak jatuh talak. Kenapa Syafi'i kata tak jatuh? Dia kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Imam Malik, Syafi'i betul, aku tak betul.
Lain kali kalau kamu ada masalah agama, kamu tanya Imam Syafi'i. Tanya Syafi'i. Allah buka dia pintu ilmu cukup luas. Itu Imam Syafi'i. Mai depa di Pening panggil dia budak PE. Aku geram tu. Macam tuan. Ada seorang tu di Pening tuan. Orang Pulau Pinang, Ustaz Syahul Hamid punya barah kat dia tuan. Dia kata ini ilmu tasawuf ni ilmu air acak. Air limbah. Ni air acak kotor. Hoi, tahu tuan kalau macam ni. Itu Imam Syafi'i. Banyak lagi cerita ulama-ulama kita hebat-hebat tuan. Dalam mempertahankan kesucian Islam, kita kenal siapa dia. Seperti contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Kena penjara 17 tahun. Disebat dan sebagainya. Mereka tetap berpegang teguh. Maka mereka ni tuan-tuan bukan setakat makna kata diri dia tu, tapi dia makna kata dia boleh bantu orang lain di sudut ilmu, kepahaman agama dan sebagainya. Allah angkat derajat mereka itu. Firman Allah Ta'ala lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah kata Allah, misalan-misalan yang makna kata kami contohkan bagi manusia. Dalam Quran tu banyak sangat tuan-tuan ayat Quran yang mencontohi, yang Allah bagikan iktibar, pengajaran, contoh, misalan untuk manusia ambilkan iktibar. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidaklah yang mengetahui akan contoh-contoh yang kami bagi itu melainkan orang alim. Banyak contoh. Seperti mana Allah contoh cerita tuan-tuan berkaitan kuda perang. Dalam surah Al-Adiyat Allah contohkan kuda perang sebagai contoh untuk ambil iktibar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqam fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Ada 6 ayat tuan-tuan permulaan surah Al-Adiyat. 5 ayat cerita pasal kuda, 1 ayat cerita pasal manusia. Allah buat contoh kepada manusia tentang kuda. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Allah bersumpah dengan nama kuda. Allah sumpah nama lain tak apa, kita tak boleh sumpah dengan nama lain daripada Allah. Allah bersumpah wal 'adiyah wal 'asri, demi masa. Wal 'adiyati dhabha, wal laili wad duha. Allah sumpah dengan demi masa duha dan sebagainya. Ini Allah sumpah dengan nama kuda perang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, yang berlari tuan-tuan sekalian, bila dia berlari merecik api. Dia berlari tu cuk merecik api di kaki dia. Fal mughirati subha, dia keluar bertempur di waktu subuh. Orang semua tidur, dia dah dengan tuan dia dah kepung satu kawasan yang nak diserang oleh tuan dia. Fal mughirati subha fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'a. Ketika dia berlari kencang tu, debu-debu naik ke langit, tutup awan semua. Dan dia merempuh manusia ramai. Manusia dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dia tak takut, dia rempuh demi Tuhan dia. Begitulah 5 ayat tuan-tuan, Allah Ta'ala menggambarkan kehebatan kuda perang. Berlari kencang, merecik api di kaki dia, rempuh manusia ramai, berdebu naik ke atas. Macam-macam Tuhan cerita kehebatan kuda perang. Tetapi tuan-tuan, masuk ayat yang ke-6, Allah sebut innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia ni dengan Tuhannya amat kufur. Tu dia. Apa kena mengena kuda perang dengan manusia kufur? Kita tak faham tuan-tuan. Melainkan ulama-ulama mufassirin dalam tafsir mereka mengajak kita merenung tentang kehebatan kuda perang ni. Kuda perang ni agak-agak tuan dia bagi makan apa? Yang hebat sangat ni, berlari kencang, merecik api, rempuh manusia ramai, tak takut keselamatan diri, sanggup mati. Agak-agak tuan dia bagi makan apa? Nasi mandi, cakutiau, mertabak,
Tuan dia bagi makan rumput kering, tuan-tuan. Rumput kering dia tuan dia bagi makan. Tidur di mana? Tidur bilik air condition. Kandang kuda, ubat nyamuk pun tak boh. Dalam keadaan tidur di kandang kuda, makan rumput kering, sanggup mati untuk tuan dia. Innal insana li rabbih lakanu. Semuanya manusia amat kufur. Tuhan tak pernah bagi makan rumput, tak pernah tidur kandang kuda, makan macam-macam, makan lazat dan sedap, nikmat melimpah ruah. Tidur dalam bilik air condition lagi, tilam tebal lagi. Tapi subuh tak boleh bangkit lah tuan-tuan. Subuh tak boleh main, tak dengar suara azan. Masjid payah nak pergi. Siapa teruk? Manusia kah kuda? Cakap main. Kuda sebelum subuh dah bangun kebun kawasan musuh tuan dia. Punya hebat. Jadi contoh-contoh yang macam ni tuan-tuan hanya diketahui oleh ulama, orang yang ada ilmu. Banyak lagi lah contoh dalam Quran tu, macam-macam, lalat lah, nyamuk lah, labah-labah lah. Tahu labah-labah? Sarang labah-labah. Sarang labah-labah ni tuan-tuan, kalau lalu nyamuk, lalat takut lah. Kalau kelawak mai, berceramuk habis. Saya roh ni pasal apa? Baru cakap, dulu tak cakap. Amboi. Dia ingat kita bodoh tuan. Dia ingat rakyat Malaysia ni semua bodoh-bodoh. Rakyat Malaysia ni paling kurang sekarang dia mengaji sampai SPM tu habis lekeh lah. Dia pandai baca, pandai tulis. Otak dia banyak, boleh fikir lah tuan-tuan. Hei, benda macam ni. Mai hari ni dia pun bunuh. Bolehkah kita nak bunuh orang yang kita tak kenal? Apa motif? Saya tak kenal atas dia. Saya diarah oleh orang atasan. Siapa arah? Rakyat Malaysia nak tahu siapa arah. Rakyat Malaysia berhak tahu. Jangan sorok-sorok. Pucat muka baru tahu. Takdir Allah Ta'ala. Nak pergi ambil tak boleh. Australia kata tak boleh. Dah hukum gantung, mati, tak boleh hantar balik. Nak buat apa? Kemudian pula tuan-tuan, penjara tai apa Australia special, boleh pakai handphone. Baik. Abang ipar saya tuan-tuan, dia orang Sejangkang. Dia pergi Australia. Dia pergi kerja kutip buah apple. Lepas tu dia terlebih tempoh. Jadi dia tak berbarui visa apa gini, dia ditangkap. Bila tangkap dia kena penjara. Dia cerita tak tergelak pada tuan-tuan. Penjara di Australia ni duduk macam lah hotel tu. Semua ada. Kilam katil semua. Sihat biasa, televisyen ada semua ada. Tapi dia kira berapa lama duduk dalam penjara. Dia kira sehari berapa. Keluar besok kena bayar duit kat dia. Duduk dalam penjara macam sewa hotel tu. Dia pegang kita punya kad jolok, dia pegang semua kata buku bank kita. Hang nak cakap apa, hang nak telefon apa, hang buat, tak ada masalah. Australia dia passion tu pula dah. Ini kerja Allah Ta'ala tuan. Kita jangan ingat kan, kita berpuasa kita boleh sekat sana sekat sini, tak boleh. Jangan kita ingat macam tu. Lah ni baru hang tahu. Tidur tak lena ingat buat pasal tu. Aku tidur lena, pantang letak kepala ya. Ni contoh-contoh tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Ya, contoh-contoh macam hanya orang alim saja yang mengetahui. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan bila ulama-ulama buat kuliah apa semua, banyak bagi contoh. Contoh ini untuk permudah faham. Tugas ulama tuan-tuan bagi orang faham. Jangan mengelirukan umat, bagi mudah faham. Contoh macam kita tengok tuan-tuan sekalian masa zaman pendudukan Jepun dulu. Jepun bila dia masuk tanah Melayu tuan-tuan, Jepun kata tak meraya orang tak kampung. Dia meraya dalam kampung tu, dia nampak buah manggis bertergolek bawah apa bawah pokok. Dia ambil buah manggis tu, dia tokok, dia makan macam makan apple tu. Tokok merah mulut. Manggis sedap bu. Dia kata manggis tak sedap. Adakah manggis tak sedap? Makan lagu mana? Budak tu kata, tuan, makan manggis bukan macam tu. Apa macam makan? Budak tu kopek dia. Kopek. Wah, banyak sedap bu. Sedap lah dah kena kopek. Jadi ulama ni tukang kopek. Saya dulu ada bank Islam jalan apa? Jalan Raja Laut apa kan? Jemput saya tuan-tuan sekalian buat kuliah.
Ustaz baca kitab lah. Lepas tu saya pun pilih kitab Minhajul Abidin. Lepas tu dia pun tak tahu nak beli. Ustaz belilah. Buat main sini kami beli kat ustaz lah. Saya pergi lah Wisma Yakin belakang tu, saya beli. Berapa orang tak? Semua tak satu-satu. Seorang pegawai bank Islam tu, dia tak dua. Saya kata, nak buat apa sampai dua? Saya nak mengaji ni ustaz, saya balik, saya nak ajak isteri saya. Tu saya ada dua kitab. Isteri saya satu, saya satu. Lepas tu tuan, bila pertama kali saya buat kuliah, bulan depan tu, dia kata tak boleh lah ustaz. Saya balik baca tak reti dia dah. Kitab ni dia kata nombor satunya titik tak ada. Kitab dulu satu titik pun tak ada. Pada mula sampai habis tak ada langsung titik. Jalan, tak jalan dia. Saya kata itulah spesialnya ustaz-ustaz ni. Tak ada titik, dia tahu mana nak berhenti. Sekali lagi saya berhenti ya. Dia nak berhenti, tak payah tulis huruf besar. Dia tahu nama rumah, nama tempat, nama bandar, nama orang, nama kampung. Dia tahu walaupun tak ada huruf besar. Ni yang Rumi ni kena tulis huruf besar baru tahu nama orang kan. Ni tak ada huruf besar, dia tahu ni nama orang, ni nama kampung, ni nama apa. Itu dia. Hebatnya. Itu dia. Saya dulu pun tak minat tuan. Saya dulu ni pak saya marah saya. Masjid tu dekat rumah saya. Ulama besar-besar mari, Tuan Uji Nawawi, kemudian Tuan Guru Haji Sahak mai mengajar. Saya tak pergi. Pak saya kata saya faham tak pergi sini. Tak faham lah pak. Dia tak faham lah. Payahlah, dia tak payah. Tapi bila kita pergi mengaji, kita faham, Masya Allah. Itu dia. Baik, satu lagi ayat Quran kita ambil sebelum kita baca beberapa buah hadis tentang kelebihan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba Allah ialah ulama. Ulama. Jadi ulama ni lah kata Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut. Dengan ilmu yang ada pada dia, dia takut kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ditafsirkan ulama, apa itu ulama? Maka disebut ulama itu orang yang berilmu, dengan ilmu yang Allah anugerah kepada dia tu, dia takut kepada Allah. Tak berani nak melakukan tegahan-tegahan Allah. Tak berani nak meninggalkan segala suruhan-suruhan Allah, ialah ulama. Bila ulama ni tuan-tuan dia takut kepada Allah Ta'ala, dia tak ada lagi takut lain daripada Allah. Siapa yang betul-betul takut kepada Allah, dia tak akan takut selain pada Allah, atau takut pada manusia tu tak ada. Sebab tu ulama-ulama dulu terkenal tuan-tuan, mereka yang tegas dengan ilmu-ilmu mereka itu. Kami di Perak tu tuan-tuan, ada seorang tuan guru namanya Tuan Guru Haji Nawawi. Dia ni tuan-tuan duduk di Batar Meh. Isteri dia ada seorang Batar Meh yang muda, yang isteri tuannya ada di Batu Lapan Teruk. Jadi dua lah rumah dia, Tuan Guru Haji Nawawi. Sembang dengan cucu dia, cucu anak-anak dia masih ada lagi, tapi tak ramai anak dia, tinggal seorang lagi. Yang cucu-cucu dia ramai lah. Cucu-cucu dia kata dia ingatlah Sultan Perak selalu datang rumah mereka itu, kan. Sultan dulu dia orang datang rumah ulama. Bukan ulama pergi rumah dia, dia datang rumah ulama. Macam cerita Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni tuan-tuan, seorang sultan yang mana cuba mengikut jejak pemerintahan Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni tuan-tuan malam-malam selalu pergi tengok rakyat dia. Malam-malam. Begitulah dengan Sultan Mansur Shah. Satu malam tuan-tuan dia berjalan di kampung-kampung tu, dia tengok satu rumah tu terang cahaya apinya. Dia cuba dekati. Dia pergi dekat, rupa-rupanya tuan-tuan, dalam rumah tu ada kiai sedang menyampaikan kuliah. Kiai baca kitab. Sultan dengar baik-baik semua. Teringilah Sultan ni nak mengaji dengan kiai ni. Dia balik, kemudian besoknya dia bagi tahu Mamanda Mendahara cuba jemput kiai itu datang ke istana ni, beta nak dengar dia baca kitab. Sultan pun tulis surat, hantar utusan pergi jumpa kiai. Bila kiai ni baca-baca, kiai ni kata, kalau Mansur nak mengaji, dia kena datang rumah saya, bukan saya pergi istana dia. Kata kiai. Baliklah utusan ni, bagi tahulah tuanku, Tok Kiai tu kata, kalau tuanku nak menuntut ilmu, tuanku kena pergi rumah dia. Bukan dia datang ke istana. Ilmu didatangi. Sultan kata tak apa, kita nak pergi rumah dia.
Bila sultan nak pergi mengaji tuan-tuan, Allah sibuklah dia buat ni, siap dengan tilam, bantai semua. Sampai-sampai tuan-tuan dia nak satu tempat khas sultan nak duduk, nak buh tilam, bantai. Maka kata Kiai, kita kena hinakan diri kita ke majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni kita sama saja, tidak ada sultan, tak ada rakyat, dia kata. Kalau mangsa nak mengaji, dia kena duduk sama-sama orang lain. Tu dia, sultan bersila dengan orang lain. Tu dia, ulama dulu ulama lah pantang pangkir menyerondoi lah. Menyerondoi lah tuan-tuan, dapat datuk lah pula tu. Tu aku pun jadi tok, aku dah cucu tok lah lagi apa. Jadi sultan Tuan Guru Haji Nawawi ni penasihat kepada Sultan Alang Iskandar. Saya tak sempat ingat Sultan Alang Iskandar tuan-tuan. Yang saya ingat Sultan Yusuf, lepas tu Sultan Idris. Sebelum Sultan Yusuf tu Sultan Alang Iskandar. Saya tak sempat. Tapi saya ingat lagi masa beliau baginda mangkat tu, kita sekolah kerja tu masa tu darjah 1, darjah 2 kita pakai kepiah tongkok yang belit dengan kain tu. Gitu. Tapi pak saya kata memang Sultan Alang Iskandar ni seorang yang warak lagi alim. Saya kuliah tu, saya menyampaikan kuliah di Masjid Lama Kampung Gajah. Saya tengok dekat papan kenyataan itu ada surat photostat kulit, gambar kulit kitab yang dikarang oleh Sultan Alang Iskandar. Sebuah kitab berkaitan dengan akidah. Beliau ini tuan-tuan berguru dengan Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, bekas Qadi Besar Pulau Pinang, anak kepada Tuan Guru Haji Ahmad kepada Tuan Guru mana kata Husin Nasir Tuan Husin, anak Tuan Husin, Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Kemudian tuan-tuan sekalian, katanya Sultan Alang Iskandar ni, dia ni mana kata mendekati rakyat. Setiap Jumaat tu dia bergilir-gilir masjid, dia pusing Perak tu, masjid ni. Dan lepas dengan Jumaat dia selalu bagi nasihat kepada orang ramai datang sembahyang Jumaat. Jadi rakyat Perak sayang kepada Sultan Alang Iskandar ni. Tapi tuan-tuan, satu hari Sultan ni buat benda pelik. Luar biasa tindakan dia. Dia jemput semua ulama seluruh Perak berhimpun di istana dia di bulan Ramadan. Siang hari dihidangkan makanan, letak makanan tu susun elok dengan makanan apa semua. Jadi beta jemputlah semua tuan-tuan guru makan lagu mana bulan puasa. Hang tengok aku tengok hang. Bila Sultan tengok siapa pun tak makan, Sultan jerkah, beta kata makan tunggu apa hari. Sultan dah murka kerana ulama-ulama tak mau makan. Masa itulah tuan-tuan melompat Tuan Guru Haji Nawawi, berdiri tegak depan Sultan Alang Iskandar. Hei Alang Iskandar, dia tunjuk jari tuan. Hang nak masuk neraka seorang. Hang jangan heret kami sama. Tu dia. Tegang tuan-tuan, suasana cukup tegang. Mana orang berani jerkah Sultan? Tu Haji Nawawi yang jerkah. Allah tuan-tuan. Tepat dia tengok muka Sultan macam nak makan tu. Muka dia cukup marah. Tuan Haji Nawawi cukup marah bila orang hina agama Allah, mempermain hukum Allah. Sultan tunduk, meleleh air mata, basah pipi-pipi dia. Dalam sebak sedu sedan dia kata alhamdulillah, Perak masih ada ulama. Dia baca ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut pada Allah kalangan hamba Allah ialah ulama. Alhamdulillah, syukur beta, dia kata Perak masih ada ulama. Itulah ulama yang takut pada Allah. Kalau lah kita qada cari kitab kok mana boleh. Ulama menyeleweng ni tuan-tuan, bukan kena pada Islam saja, semua agama kena. Tu macam di kampung saya Pulau Pangkok. Di Pulau Pangkok tuan ada satu orang kaya, Cina kaya, tokek ikan ni, tokek bot ni, ikan ni. Dia ada ikan bilis saja, bot dia dekat 30-40 biji. Dengan bot ikan, tangkap ikan kembung lagi apa semua. Kaya, namanya Ayau. Yang paling kaya Pulau Pangkok nama Ayau. Ayau ni sakit, pergi berubat di Jepun, mati di Jepun. Bila mati di Jepun tuan-tuan, ikut agama Cina ni tuan-tuan, kalau mati luar pada rumah,
Tak boleh masuk mayat ke dalam rumah. Sedangkan dia tokeh besar. Mana boleh tokeh besar mayat tak masuk dalam rumah? Nak bagi masuk juga dapat macam mana? Bersidanglah mereka punya ulama-ulama dia. Ipoh mai Kuala Lumpur mai import pada Taiwan pun mai. Buka kitab kuning tu. Bincang, akhirnya buat keputusan boleh masuk dengan syarat kita andaikan ayau tak mati lagi. Dia dah mati, andaikan tak mati. Apa itu? Tapi nak ke Jepun pakai baju apa semua, buhkot semua. Sembang papa jangan bimbang. Kita punya ikan banyak dapat, kita punya untung lagi banyak. Babak akan sehat. Sembang macam orang hidup. Naik kapal terbang apa semua, sambut di Subang apa semua. Naik kereta sembang layan. Seolah-olah dia belum mati. Sampai depan rumah tuan-tuan, masuk je mayat dalam rumah. Papa baru mati oh, dia kata. Istiharlah semua ramai kata pak dia baru mati tak. Oleh kerana dia mati dalam rumah, maka bolehlah mayatnya masuk dalam rumah. Dia kata ulama apa macam ulama kami ke? Pusing jadi boleh. Teruk lampar dia. Mula-mula tak boleh dah. Kita kemah dah. Mana boleh rosak akidah. Syirik. Oh boy, kita kemah dah tuan-tuan, kemah dah. Tak sampai seminggu setelah dia rojok gitu gini, harus. Aku kata macam ni duk ada mampu aku. Hai, tak tahulah tuan-tuan sekalian, macam-macam duk ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebut yang betul-betul ulama ni yang takut kat Tuhan. Dia bukan takut kat orang. Allah. Hai tuan-tuan, ni masalah kita hari ni. Baik, kita tengok pula tuan-tuan sekalian beberapa buah hadis. Saya pilih 2-3 hadis untuk kita renung bersama. Ya. Sabda Nabi SAW, afdalun nasi al-mu'minul alim allazi ini hatija ilahi nafa'a wa ini istaghniya anhu aghna nafsahu. Hadis riwayat Baihaqi. Kata Nabi, afdalun nas, manusia yang paling afdal. Siapa dia? Al-mu'minul alim, orang beriman yang alim. Jadi orang tu beriman lagi alim, dia paling afdal di kalangan manusia ini, kata Nabi. Kenapa? Allazi ini tija ilahi, iaitu mereka-mereka ini sekiranya orang berhajat kepada mereka itu, nafa'ah, dia boleh mendatangkan munafaat. Orang ada masalah, orang nak menuntut ilmu, orang nak mengaji, dia boleh mendatangkan manfaat, bimbingan. Allah tuan-tuan, kita kena ada ilmu ni, kena tolong. Tempat mengadu. Saya sekali tu tuan-tuan sekalian, satu orang telefon saya. Dia ada masalah. Lepas tu saya kata kita jumpa lah, masalah ni nampak panjang sangat. Kita jumpa di masjid dekat belah Matampoh. Duk melengung meleleh yak mata ni. Isteri dia lari tinggal dia. Tak apa lagi isteri lari, bawa anak kecil pula tu. Saya ustaz, anak saya tu dia kata, saya duk jaga anak saya, duk tukar pampers bagi minum susu apa semua dekat 6-7 bulan ustaz. Isteri saya buat lari, saya tak boleh tidur, dia pejam mata duk nampak muka anak saya. Ustaz, dia dekat sebulan dah, dia tak balik, duk teriak kat saya. Hang buat apa kat dia? Hang buat apa isteri hang ni? Saya terkasak sikit ya, lari terus ustaz. Terkasak sikit, kasak banyak. Ustaz tolonglah, saya pun kesian tengok dia sembahyang hajat. Ajak budak-budak semua sembahyang hajat apa semua. Dekat sebulan lepas tu tuan-tuan, dia telefon saya. Alhamdulillah ustaz, isteri saya dah balik ustaz. Oh, dia kata. Lepas tu dia bawa lah isteri dia mai. Isteri dia apa? Dia selalu bawa mai kuliah saya. Yang lari ni pasal, saya tanya isteri dia, ustaz, dia suruh, dia halau saya keluar. Padahal saya tak lari. Ustaz dah sihatkan sikit suami saya ni. Duduklah saya nasihat. Isteri pun, janganlah mulut tu lepas sangat. Isteri naik angin, dia halau lah, dia kata. Hang pun bila naik panas-panas tu, bila hang tengok cermin muka hang masa hang duduk marah tu, pergi tengok cermin, huduh, dia kata. Telinga ni terketak-ketak ni, dia kata. Merah dah telinga ni. Tu setan dah tu masuk. Setan ni panas, dia kata. Bila kita rasa panas, marah tentu pasal, kita ambil uduk, sembahyang, pergi masjid.
Masjid di setan kurang sikit, pergi masjid banyak malaikat sana. Baca Quran, pegang Quran baca. Tenang dulu, jangan kita terus makna kata teruskan marah kita. Jadi rupanya tuan-tuan bila ada masalah selalu orang rujuk kepada kita. Nak tanya apa hukum, macam mana cara begini. Gitu. Jadi ulama ni kalau orang perlukan dia boleh mendatangkan manfaat pada orang tu. Dia kata, wa ini istaghniya anhu, tapi kalau orang tak perlukan dia, tak perlukan ulama, dia kata, aghna nafsahu, dia terkaya diri dia, tak perlu tak apa. Dia boleh guna masa dia untuk baca kitab, untuk mentelaah, dia boleh guna untuk baca Quran, boleh beribadat di tengah malam dan sebagainya. Dia tak ada masalah apa. Orang perlukan dia bagi manfaat. Kalau orang tak perlukan dia tak ada masalah. Tapi tengok orang dia silap faham ustaz, tuan-tuan. Dia telefon saya, ustaz nak jemput ustaz mai pejabat saya. Boleh tak sekian bulan? Saya tengok diri kosong, boleh tak? InsyaAllah. Tapi ustaz, tapi pula dah. Ustaz mengajak ni jangan baca ayat ni, jangan baca ayat ni, jangan baca hadis ni. Oh kalau macam tu, hanglah tok guru. Mana boleh ayat Quran kita sorok-sorok? Kita kena sampai. Cuma cara penyampaian tu itu boleh ikut suasana orang yang ada keliling kita. Dia tak faham agama ni, kita jangan keras sangat. Dia memang ada dia punya uslub dia panggil uslub dakwah. Pendekatan, approach tu memanglah doktor pun ada approach. Budak kecil dia bagi makan ubat cacing, ubat manis sirap. Kalau orang tua sikit dia bagi makan tablet ataupun kapsul. Sakit teruk lagi dia bagi injection. Terlampau teruk potong kaki. Potong perut pun ada. Jadi ikut keadaan dia. Tapi nak menyembunyikan ilmu agama tak boleh. Itu salah besar. Itu dia. Lagi dua hadis tuan. Saya baca satu hadis, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Amma ahlul ilmi fadullun naza ala ma ja'at bihi rusul wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Nabi kata sedekat-dekat derajat kenabian itu ahlul ilmi. Yang paling hampir dengan derajat kenabian iaitu ahlul ilmi, ulama, ahlul jihad dan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau ulama tu berjihad, itu lagi hebat. Ulama dengan ilmunya, dia berjihad dengan ilmu dia, bahkan dia terjun tengah masyarakat. Ulama-ulama dulu semua berjihad dengan pedang tuan. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palembani, begitu juga dengan Syekh Daud Al-Fatani. Boleh kata perjuangan menegakkan kebenaran, menentang penjajah, tuan-tuan diketuai oleh para-para alim ulama. Seorang ulama namanya Adipati Yunus daripada ni orang Jawa, daripada Demak, telah menyerang Melaka pada tahun 1521. 20,000 dia bawa bala tentera menyerang Melaka untuk membebaskan Melaka daripada penjajahan Portugis. Dia mati syahid. Orang kaya Laksmana daripada Aceh yang bawa bala tentera Aceh menyerang Melaka pada tahun tuan-tuan 1546. Ni orang kaya Laksmana daripada Aceh, lawan Belanda, lawan apa? Lawan mana kata Portugis. Ini semua tuan-tuan sekalian ulama-ulama dulu. Kalau kita di pra kemerdekaan ini, kita kenal Tok Janggut. Tok Janggut yang bangkit menentang penjajah tuan-tuan sekalian di Kelantan. Syekh Tarikat Naqsyabandi. Tuan Guru Haji Amaraman Limbong yang bangkit di Terengganu juga Syekh Tarikat Naqsyabandi. Boleh kata kata-kata yang mengetuai perjuangan ni dulu menentang penjajah ni di kalangan para-para alim ulama. Di ulama ni bukan setakat dia berjihad dengan ilmu, dia juga berjihad dengan pedang-pedang mereka itu. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahlul ilmi, adapun ahlul ilmi, ahli ilmu ulama, fadullun naza ala ma ja'at bihi rasul. Mereka ini makna kata membawa manusia dengan ilmu mereka itu, mereka membimbing manusia kepada jalan Allah, membawa manusia itu kepada apa dibawa oleh Rasul, yakni beribadat kepada Allah. Jadi mereka mengganti Rasul untuk bawa manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul jihad, adapun orang yang berjihad dengan pedang-pedang mereka itu,
fajahadu bi asyafihim, mereka berjihad dengan pedang-pedang mereka itu, ala ma ja'at bihi rusul, pun tujuan sama juga, nak membawa manusia kepada makna kata apa dibawa oleh rasul. Sebab itu mereka buka negeri dan sebagainya untuk membawa manusia taat kepada Allah Ta'ala. Satu lagi hadis yang terakhir tuan-tuan, untuk kita bersama renung. Sabda Nabi SAW, yab'asullahul ubad yaumal qiyamah. Besok tuan-tuan di hari kiamat, Allah membangkitkan semua hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya. Itu dia. Summa yab'asul ulama, kemudian Allah bangkitkan pula para ulama. Ulama berkumpul di satu tempat. Ya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman pada ulama, ya ma'syaral ulama, wahai seluruh para ulama, inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Tidaklah sesungguhnya, tidaklah aku berikan kamu ilmu melainkan, dia kata, dengan pengetahuanku. Jadi bukan semua tuan-tuan boleh alim. Kadang-kadang pergi mengaji pondok tu beribu, tapi tak semua alim. Setengah mengaji sekat jalan dan sebagainya. Ada sebahagiannya saja yang alim. Jadi Allah bagi ilmu ni kepada mereka yang layak menerima dia. Allah lebih tahu. Tuan-tuan, dia ilmu ni begini. Kalau kita tidak layak menerima ilmu, tiba-tiba kita memiliki ilmu, timbullah sombong, angkuh dan sebagainya. Jadi Allah nak bagi ilmu ni betul-betul pada orang yang makna kata yang layak menerima. Macam Tok Guru ni Aziz, ilmu Allah bagi kat dia yang begitu jenuh ilmu, layak sungguh dia terima. Dia tak sombong dengan ilmu dia. Allah bagi dia menteri besar, dia tak sombong dengan menteri besar dia. Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian, masa tu saya timbal dalam sejarah negeri Perak, berlaku satu kemalangan. Sebuah rumah India di dekat kampung Diu, kat Taiping tu, jalan nak pergi Bagan Serai, rumah dia terbakar. Anak dia cedera apa, masuk hospital dan sebagainya. Selang 2 hari lepas tu tuan-tuan, kita terima sepucuk surat dari Tok Guru ni Aziz. Dia ucap takziah apa semua, minta wakilkan dia jumpa mangsa tu, kemudian disertakan cek RM300. Bukan 300 itu yang jadi perhatian, prihatin Tok Guru tu. Dia duduk di Kelantan, dia dengar bukan orang Islam, orang bukan Islam. Jadi dia rasa sedih. Sebagai simpati dia hantar RM300. Sebab itu tuan-tuan, rakyat Kelantan terasa. Walaupun mereka bukan Islam, dia terasa Tok Guru ni, dia pun terasa melindungi mereka. Saya tuan-tuan sekalian pernah dengar dia cerita. Kebetulan masa tu saya timbal dalam Sujaya. Bila dia pergi ke Perak ceramah, kalau tak balik malam tu, tidur situ, kita sediakan rumah, saya lah selalu disuruh temani beliau. Sembang lah pengalaman Tok Guru mula-mula jadi menteri besar. Dia kata antara yang dia ingat, dia kata tentang masalah kekasaran penguatkuasa Majlis Pemandaran Kota Baru terhadap peniaga-peniaga. Jadi kita tahu mana di Kelantan ni peniaga boleh katakan hampir 100% lah orang Melayu kalau di pasar Siti Khadijah tu. Jadi yang ada meja yang boleh meniaga tak ramai. Yang ramainya yang tidak ada meja. Mereka ni datang daripada seluruh negeri. Jadi hari Sabtu biasanya mereka datang bawa segala sayur-sayur, buah-buah kayu, mereka jual di situ. Mereka ni tak ada meja lah, tak ada permit lah. Buka bakui situ, letak hampak sikit pun, tu tepi-tepi tu kan duduk meniaga. Mari Majlis Bandaran, dia rampas tuan-tuan, dia sepak bakui-bakui peniaga-peniaga ni. Peniaga-peniaga ni pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru ni bila dengar cerita tu, dia menangis. Dia panggil semua penguatkuasa ni, dia bagi sikit ceramah. Tak boleh kita buat macam ni. Kita membangun bersama Islam. Konsep kita kena faham, penguatkuasa kena faham makna kata dasar pemerintahan kerajaan sekarang. Dasar makna kata berjiwa rakyat. Jadi kalau rakyat datang berniaga, kita tak boleh sekat, biarlah dia berniaga, asalkan mereka jaga kebersihan. Mereka datang pun seminggu sekali lah dia bagi ceramah. Jadi dia terlalu prihatin tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan saya pergi ke Patah Remeh. Bukan ada kaki 5 kan? Adalah Cina tu letak sikit apa barang-barang dia di kaki 5 tu, datang penguatkuasa Sakman.
Saya bagi taklimat sikit. You tahu kah sana Kelantan? Kelantan tak apa. Sini tak boleh. Tengok Kelantan, itu pas merintah. Ini kalau you tak laksananya ni macam apa? Sana tengok. Oh ini macam kita mau dipah dia tak? Dan kempen lagi tu. Berjiwa rakyat. Kan? Kemudian ulama akan dibangkit. Dan Allah kata, wahai para ulama, tidak aku berikan ilmu pada kamu melainkan dengan pengetahuanku kamu layak menerima ilmu ni. Yalah tuan-tuan, kalau benda yang tak layak, umpama contoh kita pergi sangkut tuan-tuan sekalian kalung emas di leher babi, dia buat apa? Kalung emas permata intan pergi bubuh leher babi, boleh? Bunga pergi bagi kat kerah, habis cerongok, habis malah tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala bagi ilmu memang pada orang yang layak menerima dia. Lagi ilmu dia banyak, lagi tawaduk, lagi merendah diri, Masya Allah. Itu dia. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dia kata, walam adha ilmi fikum liu'azzibakum. Wahai ulama, bukanlah aku bagi kepada kamu ilmu untuk mengazabkan kamu. Memanglah pada zahirnya macam azab lah tuan-tuan, macam susah. Kalau ulama-ulama dulu balik pada Mekah, balik kampung, ada sikit tanah-tanah jual, beli tanah buat pondok, buat madrasah, mengajak situ siang malam pagi petang, kan? Tumpu perhatian, nak melayan dan nak murid lagi, begitu begini. Kadang-kadang kena panggil lagi, kejap-kejap kena datang, kena panggil polis, kadang pejabat agama mai cari. Kadang-kadang orang kata begitu, kata begini. Seolah-olah pada zahirnya kita nampak macam menyusah. Dengan ilmu ni kamu jadi susah. Tapi Allah kata bukan macam tu. Bukan macam tu. Dia kata, kemudian kata Allah Ta'ala, izhabu. Dia kata, faqad ghafartu lakum. Masuklah kamu ke dalam syurga, aku ampun segala dosa-dosa kamu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ulama memang biasalah. Kita kena memperjuangkan ilmu, kita kena ni ilmu, kena sabar dengan murid-murid. Di pondok saya tu tuan-tuan, umur 20 tahun baca Quran tak erti. Jawi tak tahu, alik bata pun tak kenal betul. Semayang pun tak kena. Siapa nak tolong mereka ini kalau bukan kita? Kita kena selamatkan mereka. Ya, kita kena selamat. Kena kita hadapi murid ini dengan penuh kesabaran. Asrama saya tu 2 tingkat tuan. Pondok muslimin, muslimat tak apa timbul masalah, yang muslimin. Lihat nak mangkit tu. Pasang siren ni, wow, bergegak tiang tu bergegak. Dia buat dah. Mesyuarat dengan ni pelajar yang senior nak buat macam mana. Lah ni macam ni, yang lihat mangkit tu kita letak bawah. Yang senang mangkit tak atas. Senang kita main tengok. Kita buka pintu, duduk tidur lagi. Lepas tu buka lampu mengerah. Dia kata aku tidur. Hantar aku siapa? Tok Guru. Apa bangkit? Kita gerak dia bangkit, dia kata kita jangan kacau, aku tidur. Apa teruk? Aku sepak perempuan. Tapi kena sabarlah layan mereka ni dengan penuh kasih sayang. Bila kita dia rasa kita sayang kat dia, insya-Allah dia hormat. Itu yang saya buat tuan-tuan, saya cuba bawa pendekatan macam tu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak depa tak lari, hang marah ke mana pun tak lari. Jerkah pun tak lari, duk tunggu situ lah. Kalau hampa tak bas bayar, pergi balik. Dia tak balik, tunggu begitu juga. Aku ingat dia balik dah. Dah tak balik, tunggu situ juga. Maknanya mereka ni tuan-tuan perlu kasih sayang kita, bimbingan kita. Jadi ulama kita sabarlah, kan? Tak boleh kita duk marah. Apalah budak-budak muda, kita tak buat persiapan untuk dia. Jadi kita buat tempat dia, buat tempat, kita sedia kemudahan apa semua. Dia pun main tengok, dia 2-3 hari dia seronok, insya-Allah. Lepas tu dia kempen kawan dia lagi. Ni alhamdulillah anak-anak muda lebih ingat. Paling kurang pun dah ada 50 orang yang lelaki-lakinya lah. Dah ada 50 orang. Alhamdulillah. Ada setengah tu tuan-tuan dia suka kerja. Mengaji mau juga, tapi kerja dia cukup suka. Angkat ni, cangkui sana, cangkui sini. Itu yang saya buat. Kita buat perancangan ekonomi tu. Kita bagi belayam. Satu puak hampa belayam. Yang satu puak lagi bela itik. Kan? Satu puak lagi bela kambing. Kita agih-agihkan kerja. Yang satu lagi jaga pokok gaharu. Bawa baja apa semua kita rancang bagi elok. Alhamdulillah. Yang muslimat pula, hampa ni buat telur masin. Yang ni buat buah hulu. Yang ni buat dia, kita susun kerja bagi elok. Kita bagilah upah sikit.
Kan budak-budak ni kalau duit tak ada dalam tangan, dia tak pun nak seronok. Ada 50 pun jadi dah. 50 RM100 kita bagi. 5-6 hari bagi RM100 kat dia seronok dah lah. Kan beras kita bagi dah. Ikan keli ada kita belah. Kita susun bagi elok apa semua, insya-Allah. Kan? Jadi saya pagi ni sebenarnya tuan-tuan nak menghadiri multaqa ulama di Serdang Jaya, di Dewan Majlis Pemandaran Serdang Jaya tu. Banyak petang kerja di bentang pagi sampai petang. Jadi kalau saya main sana tengah malam, saya takut saya tidur dalam kereta sampai sana subuh, esok orang bentang ketah kerja, aku lena. Lepas tu kawan ambil gambar boleh YouTube pula. Ustaz Sidik Nur cakap deras tapi lena. Tak syok lah macam tu tuan. Jadi tu saya main tidur sini, lepas semua buat kuliah lebih kurang. Supaya kita ceria lah, tak lagi kita hadir program tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya bertambah yakin dengan pertolongan Allah. Buatlah kerja Islam ni insya-Allah. Wala yansurannallah man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Nescaya Allah akan tolong orang yang menolong agamanya, dan Allah Taala tu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sikit sebanyak mana kata timbullah rasa kasih sayang kita para ulama, dan kita makna kata harapkan supaya kerajaan yang ada pada hari ini janganlah muliakan ulama masa mati saja. Barulah TV, Astro, Awani apa semua baru sibuk nak siar lintas langsung penggemuan Tok Guru. Masa Tok Guru hidup, hampa tak bagi dia bercakap dalam TV. Menyebabkan umat Islam Malaysia ni makna kata rugi yang amat sangat, tak dapat makna kata menimba ilmu pada Tok Guru, kecuali orang-orang makna kata yang duk ikut kuliah dia, duk dengar CD dia dan sebagainya. Jadi rakyat Malaysia terbanyak tak dapat. Sebab Tok Guru di mana tak ada ruang tempat. Walaupun dia 23 tahun menjadi menteri besar di Kelantan, dia tak diberi tempat di kaca TV untuk bagi ucapan selamat hari raya. Tak boleh tuan. Kena bayangkan. Tok Guru ni bila nak ucap selamat hari raya, dia kena pergi mana? Pergi ke Thailand. Bercakap dalam radio Thailand. Cakap siang ni Aziz Nikmat siang. Tu dia. Hamba ucap selamat hari raya pada rakyat Kelantan. Alamak, aku kata punya teruk. Boleh cakap dalam radio Kelantan, tak boleh cakap radio. Boleh cakap radio Thailand, radio Patani, tapi tak boleh cakap di radio Kelantan sendiri. Radio Kelantan, dia merintah Kelantan, Menteri Besar Kelantan tak dibagi tempat untuk bercakap di radio Kelantan. Sedangkan orang yang paling layak bercakap dalam radio Kelantan, Menteri Besar Kelantan. Tolong ambil iktibar lah, jangan sempit sangat pemikiran kita ni. Kita masih ada Tok Guru Tuan Guru Dr. Harun Din, Tok Guru Haji Adi, banyak lagi ulama-ulama kita. Bagi mereka tempat, jangan dah mati barulah ni. Kita masih ingat satu ketika dulu tuan-tuan sekalian, ketika Dr. Harun Din, Ustaz Maya Qamus dan banyak lagi panelis. Ketika itu orang tumpu sungguh di kaca TV. Hal ehwal Islam, forum perdana apa semua cukup mendapat tempat di kalangan hati masyarakat. Tapi orang macam ni biasalah tuan-tuan, sentuh sikit-sikit langsung tak boleh, mana boleh. Biasalah, tegur menegur biasalah. Ini duk cakap bodek semua apa kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita minta kerajaan Malaysia mengambil iktibar daripada pemergian Tok Guru Aziz, kehilangan yang besar. Yang ada ni jangan kita rugikan. Kita memanfaatkan ilmu yang ada pada mereka dengan kita bagi tempat mereka di kaca-kaca TV supaya rakyat Malaysia, umat Islam dapat manfaat daripada ilmu mereka itu, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan, wallahu alam. Al-Fatihah.